kita ingin terus memberikan kepada anda perkembangan ataupun bagaimana informasi berkaitan dengan pertolongan dan juga bagaimana kita punya kebimbangan berkaitan dengan apa yang sedang berlaku pada ketika ini dalam negara, luar negara dengan situasi pandemik pada masa kini. Dan sekarang kita ingin berikan kepada anda juga berkaitan dengan apa yang sedang melanda saudara-saudara kita di Syria. Dan untuk itu kita bawakan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, yang saya kira salah sebuah pertubuhan yang sangat memberikan pertimbangan kepada mereka yang berada di Syria terutamanya. Mungkin kita tahu pada ketika ini dalam menjaga kebajikan saudara kita yang berada di Syria, musim sejuk yang bakal melanda pastinya akan menimbulkan pelbagai kebimbangan kepada mereka. Difahamkan Ustaz bersama dengan pasukan peduli insan akan turut pergi ke sana dalam masa yang dekat. Mungkin boleh kongsikan perjalanan tersebut, Ustaz? Okey, baik. InsyaAllah kami daripada pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada TV3 dan memberi peluang untuk kami dalam berkongsi. Dan insyaAllah Peduli Insan sendiri dengan beberapa pasukanlah, beberapa wakilnya, insyaAllah akan bergerak ke Syria pada 13 hari bulan nanti. Okey. Yang mana kita akan cuba untuk sampaikan sumbangan-sumbangan yang telah kita buat sepanjang musim sejuk untuk mereka. Yang mana kalau kita lihat, Tuan, dari sudut keperluan mereka yang pada hari ini berdepan dengan kesejukan yang lebih daripada minus sifar darjah Celsius, yang begitu sejuk, dan mereka hidup di dalam kem pelarian yang kita kata beralaskan hanya setebal kain kanvas. Sudah tentu sesuatu yang begitu sukar untuk mereka hadapi. Jadi tujuan kita, alhamdulillah, hasil daripada sumbangan orang ramai dan dermawan-dermawan di luar sana. Jadi kita cuba untuk pergi dan sampaikan dan melihat sendiri bagaimana proses pengagihan dan bagaimana kita kata proses meringankan beban mereka ini dapat kita lihat dan tinjau. Mudah-mudahan akan kita kata kalau ada perkara-perkara baru ataupun problem-problem baru yang mereka hadapi dapat kita bawa dan kongsikan dengan penduduk Malaysia ini, insya-Allah. Ya, Ustaz, berita mengenai misi kemanusiaan. Kita faham bahawa di sana dengan masalah berpanjangan yang berterusan, masalah kebuluran, seperti yang dikatakan, mereka ini hanya dibekalkan dengan keperluan yang sangat minima dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin antara keperluan sebenar yang mereka perlukan di sana, ya, menurut pemerhatian Ustaz sendiri, apa sebenarnya yang mereka perlukan? Bila kita sebut keperluan mereka itu sebenarnya banyak, tapi dari sudut yang paling mereka perlukan, paling asas untuk kehidupan mereka adalah bagaimana mereka nak selamatkan diri mereka daripada musim sejuk yang cukup rakus inilah. Antaranya adalah pemanas, yang mana pemanas ini adalah satu keperluan asas yang mana digunakan untuk mengurangkan kesejukan di dalam kemah-kemah mereka. Dan seterusnya adalah baju sejuk dan selimut. Tetapi dalam masa yang sama, kita sediakan juga makanan yang kita berikan biasanya dalam bentuk kit makanan, beg besar, yang kita akan sediakan setiap bulan untuk mereka. Sebab apa, Tuan, bila kita cakap berkenaan dengan kesejukan ini, bila badan lemah, mereka tak dapat untuk tanggung kesejukan yang begitu teruk. Saya bila saya kongsikan sikit pengalaman saya ketika mana kita duduk di sana. Kita duduk mungkin dalam seminggu, 2 minggu. Tapi bila kita berhadapan dengan kita cuba merasai apa yang mereka rasa di dalam kem pelarian itu, kita cuba duduk dalam kemah, kita dapati bahawa mustahil kita mampu untuk duduk dalam suasana yang seperti ini tanpa ada kepanasan dan kehangatan untuk bantu kita berhadapan dengan kesejukan ini. Jadi bila kita fikir mau tidak ataupun tidak, perkara ini perlu dikongsikan bersama, perlu kita war-warkan, perlu ada bantuan untuk kita kurangkan kadar kematian, kadar kesakitan akibat musim sejuk ini. Ya, Ustaz, maklumkan kami telah beberapa kali pergi ke sana sejak daripada permulaan dilancarkan misi bantuan ini. Mungkin boleh kongsikan antara pengalaman-pengalaman yang berada di sana dan bagaimana sebenarnya mengenali mereka secara pribadi, apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama untuk meneruskan survival kehidupan yang sangat mencabar bagi mereka ini. Sebab saya hanya melihat video-video yang dikongsikan ini, tapi Ustaz sendiri melihat dengan mata. Pertama sekali, bila kami pergi beberapa tahun ini, biasanya kita pergi pada bulan 1. Bulan 1 ini adalah bulan yang paling teruk mereka hadapi musim sejuk. Tuan bayangkan ketika mana kita bincang berkenaan dengan banjir,
biasanya kita boleh pindah dari rumah kita ke penempatan sementara. Tetapi mereka hidup di penempatan sementara dan dipenuhi dengan banjir. Tak dapat tidur kerana air penuh dan semua itu kita kata bebanan demi bebanan yang mereka terima dan mengakibatkan sebahagiannya sudah tak mampu untuk tanggung kerana musibah demi musibah, suami meninggal disebabkan oleh kematian dan peperangan ini, tinggal ibu tunggal yang terpaksa menyara anak-anak, ditambah dengan musim sejuk, sesuatu musibah yang tak dapat mereka tanggung. Saya kongsikan sedikit bagaimana selalu saya sebut bagaimana mereka ini berdoa setiap malam, ya Allah bantu kami, bantu kami, bantu kami, dan rupa-rupanya jawapan kepada doa mereka itu datangnya daripada ribuan kilometer, daripada orang yang berbeza wajahnya, bercakap dengan bahasa yang berbeza, dan kita sampaikan sumbangan, menangis mereka kerana mereka kata kami tak sangka yang datang memberi sumbangan itu orang yang sejauh ini. Dan ini sebenarnya bukan sekadar kita suapkan sesuatu di mulut mereka, tetapi kita memberikan sokongan bahawa kami tak akan tinggalkan anda bersendirian, tapi kami bersama dalam kesusahan ini. Apa motivasi Ustaz sebenarnya bersama dengan pasukan Peduli Insan ini? Fahamkan dari 2015 telah menyalurkan misi kemanusiaan ini, dan mungkin secara merangkumkannya mesej kepada rakyat Malaysia juga untuk sama-sama memberikan bantuan. Pertama sekali, apabila kita tengok statistik ataupun satu dapatan yang dibuat oleh PBB mengatakan bahawa krisis di Syria ini adalah krisis yang terburuk di abad ini. Jadi ketika itu masih belum banyak yang cuba untuk berdepan. Masa ada tetapi belum ramai, dan kebetulan saya pula pelajar di sana dulu. Jadi itu menguatkan bagaimana mereka satu ketika dulu membantu pelajar-pelajar, tak berkira dalam memberikan sesuatu. Jadi kita percaya menjadi tanggungjawab kita. Pertama sekali atas dasar kita seagama dengan mereka, dan yang kedua atas dasar mereka adalah keluarga kita yang jauh, tetapi mereka tetap keluarga kita. Jadi tidak perlu kita hulurkan sesuatu yang mereka bukan berhadapan dengan kesukaran untuk kita kata sedikit-sedikit gitu, tetapi kesukaran untuk nak teruskan kehidupan. Jadi kesukaran ini jika sama-sama kita sambut, sama-sama kita berganding bahu, saya percaya ini sesuatu yang meringankan mereka, membahagiakan kita, insya-Allah. Betul, membahagiakan kita itu satu perasaan yang saya kira selagi kita tak turun padang, kita takkan rasa. Betul. Baik, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi berkongsi dengan kami sedikit misi kemanusiaan ini. Terima kasih. Jika ingin salurkan bantuan, boleh ke alamat yang tertera di kaca televisyen anda pada ketika ini. Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Hati-hati dalam perjalanan nanti, Ustaz. Kami doakan yang terbaik untuk Ustaz dan juga pasukan Peduli Insan. Okey, kita nak berhenti seketika kerana selepas ini ada satu perkongsian yang saya kira boleh memberikan sikit pengajaran kepada kita dalam mendoakan kesejahteraan dari seorang penyanyi Malaysia, iaitu Eliana. Jangan ke mana-mana.